Vicky, Ya, boleh tolong belikan buah petik untuk saya? baiklah. Terima kasih. Kakak, bagi saya 3 potong betik. Terima kasih, kakak. Tak jambu satu? Cepat. Nah, ini buah betik Awang minta. Terima kasih. Alah Vicky, kenapa buah yang awak beli ni tak masak? Yelah, manalah saya tahu. Saya nampak buah betik ini dalam plastik merah. Saya pun ingat yangnya sudah masak. Alah, makan sajalah. Kita kan sudah beli, takkan nak buang saja. Membazir pula. Bukan begitu Ivy. Saya cuma terkilan sebab kita tidak memilih buah ini dengan teliti. Kita cuma melihat dari plastik merah ini saja. Itulah sebabnya cikgu selalu berpesan agar kita sentiasa berhati-hati semasa membuat pemilihan agar kita tidak mudah terpedaya. Sudahlah tu. Jom kita balik. Masa rehat pun dah tamat. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang pernah menghadapi situasi seperti yang pernah kami alami sebentar tadi. Sebenarnya, untuk melariskan jualan mereka, peniaga biasanya menggunakan pelbagai teknik yang kadang-kala boleh mengelirukan kita sebagai pengguna. Mari kita lihat bagaimana kita boleh terpedaya dengan pelbagai teknik yang digunakan oleh sesetengah peniaga untuk melariskan jualan mereka. Mari. Kajian telah dijalankan oleh pasaraya-pasaraya ternama di dunia mendapati kebanyakan pelanggan mahukan sesuatu yang segar dari sesebuah pasaraya itu. Untuk tujuan itu, kebanyakan pasaraya akan memastikan barang yang mereka bekalkan adalah segar dan ianya hendaklah kelihatan segar. Untuk itu, mereka kadangkala menggunakan lampu yang berwarna hijau untuk menjadikan sayur yang dijual kelihatan amat segar. Sebagai pengguna, kita mahukan sesuatu yang baik, segar dan bermutu untuk keluarga kita. Oleh itu, kita perlulah memastikan setiap barangan yang dibeli, terutamanya sayur-sayuran, adalah segar dan sesuai dimakan. Kebanyakan barangan yang dijual di kedai
ataupun di pasaraya adalah barangan siap dibungkus. Dan ini berbeza dengan imej kesegaran yang dipaparkan. Kebanyakan pasaraya menjual barangan dalam bentuk dingin beku serta pelbagai makanan kering yang lain. Begitu juga dengan barangan seperti daging atau ikan. Terdapat di setengah pasaraya atau gedung membeli belah yang membina kilang atau dapur untuk membuat roti dan biskut di premis mereka. Bau roti atau biskut yang dibakar itu akan membuat pelanggan terasa berselera dan terus membelinya. Sudah menjadi budaya hari ini, orang ramai lebih suka berbelanja di pasaraya berbanding di kedai runcit ataupun di pasar kecil. Ini kerana jika berbelanja di pasaraya, kita boleh memperolehi segala keperluan kita di bawah satu bumbung. Suasana di pasaraya juga amat selesa, nyaman dan bersih. Namun, sebagai pengguna kita perlu sedar bahawa kadangkala mutu dan harga barangan yang dijual di pasaraya tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh peniaga di luar pasaraya. Pasaraya biasanya mempamer sesuatu barangan dengan cara yang paling kreatif kerana ia sebenarnya amat mempengaruhi jumlah penjualannya. Biasanya barang-barang yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi diletakkan pada paras mata. Ini kerana kajian mendapati aras melihat adalah aras membeli atau eye level is buy level. Barang-barang juga diletakkan di lorong-lorong dan laluan keluar bagi menarik minat dan perhatian pembeli. Pasaraya seringkali meletakkan tanda harga murah di merata-rata tempat. Bagi membolehkan pelanggan melihat tanda jualan murah itu, mereka meletakkan barang-barang yang digemari di bahagian belakang kedai dengan harapan apabila pelanggan pergi mendapatkan barangan tersebut, mereka akan ternampak tawaran harga murah yang dipamerkan. Pengguna, terutamanya ketika melakukan pembelian makanan, biasanya mengutamakan perbelanjaan bagi barang-barang berasaskan individu. Peniaga mengambil kesempatan daripada keadaan ini dengan mencampurkan barang berharga tinggi dengan yang berharga rendah dengan tujuan untuk menarik pembeli. Barang yang digunakan untuk menarik perhatian dipanggil loss leaders. Lazimnya, barangan yang harganya diketahui umum digunakan bagi maksud tadi. Amboi, besarnya troli. Banyak ke barang yang hendak dibeli. Troli besar disediakan untuk kemudahan pelanggan mengisi barang yang dibeli. Secara tidak langsung, troli besar menggalakkan lebih banyak pembelian, walaupun kadangkala sesetengah dari barang yang kita beli tidak benar-benar diperlukan pada masa itu. Sesetengah gedung perniagaan mengeluarkan kad-kad keahlian untuk pengunjung mereka. Setiap pembelian diberikan mata ganjaran yang boleh ditukar dengan pelbagai hadiah. Lebih banyak mata ganjaran yang diperolehi, lebih bernilai hadiah ganjaran yang boleh dituntut.
Kita kadang-kadang dihidangkan dengan muzik yang menarik sewaktu sedang membeli belah di setengah pasaraya. Selain untuk menghiburkan, muzik digunakan untuk melekakan pelanggan dan membuat pelanggan berada lebih lama di premis mereka. Sudah menjadi kebiasaan apabila terdapat barangan baru di pasaran, ianya akan dipromosikan oleh syarikat pengeluarnya. Mereka memberi peluang kepada pengguna untuk mencuba barangan keluaran mereka. Sebagai pengguna, janganlah kita cepat terpengaruh dengan promosi seperti ini, lalu membeli tanpa memikirkan keperluannya. Tuan, bagaimanakah kita boleh mengawal diri kita dari sering terpedaya oleh taktik yang digunakan oleh sesetengah peniaga? Untuk mengawal diri kita dari terpengaruh dengan pelbagai iklan, tawaran dan taktik yang digunakan oleh sesetengah peniaga yang tidak bertanggungjawab, kita perlu memahami serta mengetahui sedikit panduan ketika membeli. Apakah pesanan Tuan kepada para pengguna untuk menjadi pengguna yang berhemah? Pesanan kami dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, jadikan diri anda pengguna yang berilmu dan bermaklumat serta membeli mengikut keperluan dan bukannya mengikut perasaan. Rancang apa yang hendak dibeli dan pastikan kita mematuhi sepenuhnya senarai yang telah kita sediakan itu. Jika kita rambang mata, akibatnya kita membeli barangan yang tidak kita perlukan. Jangan guna troli jika barang yang hendak dibeli tidak banyak. Cukuplah sekadar membawa bakul sahaja sewaktu kita berbelanja. Sesetengah pasaraya menyediakan tempat berehat yang tersedia dengan jualan makanan dan minuman. Selain dari membeli barangan keperluan, kita secara tidak langsung terpaksa berbelanja untuk membeli makanan dan minuman pada masa itu. Oleh itu, janganlah pergi berbelanja sewaktu kita lapar. Pengguna yang bijak akan sering membuat bandingan harga sesuatu barangan. Ada kemungkinan kedai lain menawarkan harga yang lebih menarik dengan barangan yang lebih bermutu. Banyak membeli barangan tempatan boleh menjimatkan wang kita. Oleh itu, belilah barangan buatan Malaysia. Yang paling penting, belilah mengikut keperluan, bukannya mengikut perasaan. Anak-anak kecil sering menimbulkan masalah sewaktu di pasaraya. Mereka juga akan menangis jika kehendak mereka tidak dilayan. Biasakan dengan penggunaan wang tunai sewaktu berbelanja. Kurangkan penggunaan kad kredit untuk menghadkan perbelanjaan. Pengguna yang kurang berhemah sering berbelanja melebihi kemampuan mereka sendiri. Pastikan kita diberikan resit selepas membuat bayaran. Pastikan harga yang dikenakan pada anda betul seperti yang tercatat pada barangan tersebut. Simpanlah resit tersebut dengan cermat. Resit pembelian amat berguna untuk kita membuat semakan, rujukan dan tuntutan jika perlu. Menggunakan kereta persendirian akan meningkatkan kos bayaran letak kereta dan petrol. Gunakanlah kenderaan awam yang lebih menjimatkan. Kawan-kawan, saya pasti kawan-kawan tentu sudah mendapat sedikit sebanyak panduan sebelum pergi berbelanja. Jika kawan-kawan mengikut ibu bapa pergi berbelanja, pastikan
Semua panduan yang didapati hari ini diikuti kerana kebijaksanaan sewaktu berbelanja boleh membantu kita menguruskan kewangan kita dengan baik. Mana awak dapat risalah-risalah tentang kepenggunaan ni, Nanding? Semua poster dan risalah-risalah ini saya perolehi dari Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Cikgu Sasniwati, guru penasihat kelab pengguna sekolah kita itu yang bawa saya ke sana. Baguslah tu Yuan Ling. Melalui bahan-bahan seperti ini, diharap kita tidak akan mudah terpedaya dengan teknik yang digunakan oleh sesetengah peniaga itu. Oh ya, selain dari poster dan risalah ini, ada juga buku, majalah dan komik yang saya dapati bersama. Ada saya letakkan di perpustakaan sekolah kita. Kalau macam tu, mari kita ke perpustakaan untuk melihat bahan bacaan yang ada di sana. Jom.